adalah disunatkan kita melakukannya tiga kali. Seterusnya juga beliau membicarakan tentang mubalarah. Apa yang dikenali sebagai dalam wudu mubalarah. Mubalarah ini maksudnya apabila kita memasukkan air ke dalam mulut kita, kita goncangkan air. Kita menggoncangkan air. Maka menggoncangkan air ini sunnah. Ini dikenali dalam bahasa Arab kita panggil mubalarah. Melainkan kalau kita puasa, tidak disunatkan, sebab takut nanti air termasuk ke dalam halqum. Ini yang penulis mengatakan. Jadi kita ada dua perkara di sini. Pertama sekali adalah memasukkan air ke dalam mulut, dan kedua adalah menggoncangkan air di dalam mulut. Ini adalah dua perkara yang berbeza. Jadi biasa kalau kita lihat ada orang misalnya dia masukkan air ke dalam mulut, lepas tu dia ludah. Dia masukkan air dalam mulut, dia ludah. Kita tidak mendapat sunnah mubalarah. Bagaimana kita nak mendapat sunnah mubalarah? Kita masukkan air ke dalam mulut, lepas itu kita gagal. Dalam bahasa Inggeris kita panggil yang digagal. Lepas itu kita ludah. Kita mendapat sunnah ini, pahala yang lebih. Begitu juga bila kita memasukkan air ke dalam hidung. Bila kita memasukkan air ke dalam hidung, kita masukkannya hingga ke atas, sehingga kita rasa kesakitan sedikit di atas ini. Tidak disunatkan kita setakat memasuk air begini saja. Masuk air sikit je gini. Sikit je gini. Yang ni air setakat dia sampai kat sini. Tetapi disunatkan yang ni kita masukkan sampai ke atas. Atas yang ni lubang ini di sini. Bagaimana kita nak tahu air dah sampai ke tak sampai? Dia macam ada dia punya sikit sakit sikit. Kurang selesa sikit. Maka ini adalah afdal. Melainkan kalau kita puasa tidak dibolehkan. Kalau puasa batal ini puasa kita. Kalau kita puasa nak kena jaga-jaga pula. Jangan kita gagal bila kita masukkan air dalam mulut guru. Ini semua adalah perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Sama juga bila kita masukkan air ke dalam hidung, jangan kita batal di puasa kita terus. Tapi kalau kita tak puasa macam sekarang maka disunatkan kita melakukan sedemikian, dan kita mengeluarkan air daripada hidung kita. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan apabila seseorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, hendaklah dia melakukan istinsar 3 kali. Barang siapa yang bangun daripada tidurnya, hendaklah dia melakukan istinsar. Nabi mengatakan falyastansir salasan. Iza staiqaza ahadukum falyastansir salasan. Apabila seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, hendaklah dia melakukan istinsar 3 kali. Apa maksudnya? Yang ni kita lebih-lebih lagi bila kita baru bangun tidur Bila kita baru bangun tidur, perkara yang pertama sekali disunatkan kita melakukan bila kita pergi ke tandas, kita ambil air begini dan kita melakukan istinsar. Yang ni kita memasukkan pertama sekali air ke dalam hidung dan kita mengeluarkan dengan tangan kiri begini. Ini perbuatan kita mengatakan istinsar. Apa sebabnya? Sebab Nabi SAW mengatakan fa inna syaitan yabitu fi khayshumihi. Sebab syaitan duduk bermalam di hidungnya. Subhanallah. Ini tak ada doktor yang akan mengatakan ini perkara ini. Betul ke tidak? Sebab doktor ini dia tak lihat syaitan. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita tempat yang mana syaitan duduk di dalam badan kita apabila kita sedang tidur. Di mana syaitan berada? Di manakah bahagian badan kita yang syaitan ini berduduk? Dia adalah di khayshum. Ini perkataan yang bahasa Arab, ini khayshum. Dia adalah bahagian yang ni hidung kita ini, depan. Jadi apabila kita bangun daripada tidur, Nabi SAW suruh kita membasuh bahagian ini. Sebab syaitan bila dia duduk, dia ni kekotoran ada. Maka disunatkan kita membuangnya. Begitu juga tiap-tiap kali kita nak mengambil wudu, kita melakukan istinsar. Tapi kita nak kena melakukan dengan betul. Jadi caranya adalah kita mesti menaikkan air yang ni sampai yang ni dekat kita punya, sampai dekat ni. Ini juga ini termasuk daripada khayshum, sampai yang ni atas. Jadi apabila kita melakukannya, maka kita telah membersihkan badan kita.
dan kita dapat menjauhkan diri kita daripada syaitan. Mudah-mudahan ini Allah memberikan kepada kita taufik dapat kita mengamalkannya. Baik. Selepas itu Imam Ghazali mengatakan, bacalah doa ini, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikrik wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-Imam Ghazali yang mendatangkan ini doa, yakni doa ini membawa maksud Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Yani Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya juga beliau mendatangkan doa-doa wudu. Tetapi doa-doa wudu ini ulama kita mengatakan dia daripada bab tafaul. Yani walaupun yani kita tidak diriwayat ini berkenaan dengan doa, tetapi disebabkan doa ini dia ada kait-mengait ini dengan perbuatan kita dalam wudu. Jadi apabila kita basuh mulut, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah mulut kami sentiasa membaca Al-Quran. Apabila kita membasuh tangan, kita mengatakan, ya Allah jadikanlah tangan kami dapat menerima kitabmu daripada tangan kanan. Pada hari kiamat manusia akan diberikan kitab bagi semua amalannya, semua ditulis daripada kitab. Barang siapa yang diberikan kitab ni pada tangan kanannya, maka dia telah berjaya. Faman utiya kitabuhu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka beliau mendatangkan doa, ya Allah jadikanlah tangan kami dapat menerima kitab daripada tangan kanan, dan sebagainya. Jadi doa ini mengatakan, ya Allah bantulah kami untuk membaca kitabmu dan memperbanyak mengingatimu. Wasabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan berikanlah aku qaul sabit, yakni maksudnya dapat mengucap kalimat syahadah bila datang sakaratul maut. Yakni mengucap kalimat syahadah ini adalah perkara yang paling penting sekali. Ujian yang paling besar bagi manusia adalah apabila datang malaikat maut. Akhir kalam manusia kalau la ilaha illallah, seperti mana Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu sebab disunatkan kita melakukan talqin. Apabila seorang ini dalam keadaan sakarat, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca kat mana? Baca yang dekat telinga kanan. Yang satu orang kalau nak hampir meninggal dunia, jangan kita buat bodoh, buat tahu apa-apa. Kesian yang mayat ini sedang dalam keadaan sakarat. Allah telah membukakan hijab baginya. Dia lihat ini syaitan dan malaikat dan sebagainya. Dia dalam keadaan takut. Jadi orang kalau dalam keadaan takut, pemikirannya terkocak-kacir kan. Jadi disunatkan kita melakukan talqin. Nabi SAW mengajarkan sedemikian. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Laqinu, maksud daripada talqin maksudnya baca. Jadi kita baca ini talqin supaya apa? Supaya memudahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia dapat mengucapkan la ilaha illallah, Masya Allah, dia mati dalam Islam. Dia diwajibkan dia masuk ke dalam syurga, insya Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang mati dalam kekufuran, na'udzubillah, diharamkan syurga ke atasnya. Diharamkan syurga ke atasnya. Itu sebab ulama kita mengatakan mati ini perkara yang sangat penting sekali bagi manusia. Sangat penting. Masa yang paling penting bagi manusia adalah masa mati, sakarat. Sebab itu yang akan menentukan kita masuk syurga ke tidak. Itu akan menentukan kita mati dalam Islam ke tidak. Ini masanya syaitan akan cuba mencuri iman. Sebab syaitan dia pandai. Dia tahu, ini masa manusia nak dapat kejayaan, manusia yang dapat diselamatkan daripada neraka. Ini masanya aku nak matikan dia dalam kafir, kalau boleh. Seperti mana kita lihat banyak riwayat yang berkenaan dengan tipu hela syaitan dalam sakarat. Syaitan juga akan melakukan talqin la ilaha illallah. Dia pun akan mengatakan sesuatu supaya manusia ikut apa dia cakap.
Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah insya-Allah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan qaulus sabit. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan hati-hati orang yang beriman dengan qaulis sabit. Ahli tafsir mengatakan qaulus sabit yang dimaksudnya la ilaha illallah. Jadi ini adalah daripada kandungan doanya. Kemudian ambil pula satu cedok air yang lain untuk engkau memasukkannya ke dalam hidungmu. Ini adalah istinsyaq. Dalam bab wudu kita panggil apa? Istinsyaq. Jadi kita ada madmadah, kita ada mubalarah, kita ada istinsyaq, kita ada istinsar. Jadi semua sekali kita 4 perkara ya jamaah. Pertama sekali adalah madmadah. Madmadah maksudnya memasukkan air ke dalam mulut. Lepas itu kita ada mubalarah. Mubalarah maksudnya kita menggoncangkan air dalam mulut. Lepas itu kita ada istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Lepas itu kita ada istinsar, mengeluarkan air daripada hidung. Al-Imam Ghazali dia membezakan di sini. Yakni setelah kamu melakukan madmadah, kamu melakukan istinsyaq. Dan datangkanlah doa ini, dia mengatakan Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Yani kandungan doa ini adalah ya Allah, berikanlah aku bau syurgamu dalam keadaan engkau meridaiku. Yani apabila yang dibasuh yani hidung, Al-Imam Ghazali mendatangkan doa ini. Doa ini membawa makna apa? Allah yang memberikan kepada kita taufik, dapat kita bau daripada bau syurga dalam keadaan Allah meridai kita. Yani masuk syurga dengan keridaan Allah. Itu adalah daripada maksud hidup kita. Adalah bagaimana kita nak mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat kita selamatkan daripada segala azab di dunia dan di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yani Allah mengatakan masukkanlah kamu dalam kalangan hamba-hambaku dan dalam keadaan kamu meridai dan diridai oleh Allah. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau baca doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Kita mengatakan ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada bau api neraka. Ini apabila kita melakukan istinsar, yakni mengeluarkan air daripada hidung. Dan aku berlindung kepadamu daripada tempat kejahatan, tempat kediamanku. Yakni kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak mengazab kita, tidak meletakkan kita dalam neraka, diberikan kita bau syurga dalam keadaan Allah meridai kita. Ini adalah daripada kandungan doa. Kemudian ambil pula satu cedok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendata daripada dahi hingga ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Jadi bila kita basuh muka ini disunatkan kita basuh daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Jadi kita ambil air dan kita meletakkan ini di bahagian atas supaya air yang ini jatuh ini ke bahagian bawah. Dan disunatkan kita melakukan gosokan pada bahagian muka supaya air sampai yang ini kepada hujung yang ini muka. Ini dari segi bujurnya dan dari segi lebarnya adalah daripada jarak antara kedua telinga. Jadi muka ni daripada hujung kepala di sini sampai dagu. Lebarnya adalah daripada telinga sini sampai telinga. Jadi ini semua adalah bahagian muka kita. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahdhif. Tahdhif ini adalah bahagian di sini. Ini di dalam bahasa Arab kita panggil apa? Tahdhif. Dekat kita punya temple. Sebab kadang-kadang bila kita basuh muka, kita tak basuh bahagian sini. Sini kita terlupa pula, air tak sampai. Jadi itu sebab bila kita gosok muka kita gosok ke semuanya. Dan semua gini kita gosok. Lebih-lebih lagi bahagian sini. Bahagian ini kalau kita tak gosok, air tak sampai. Jadi bila kita basuh muka kita gosok begini. Semua yang ini kita gosok. Bahagian
memastikan bawah hidung di sini dan bawah dagu juga ini kita melakukan gosokan. Ialah tempat yang telah beradab kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Ini adalah bahagiannya, tahzib. Ini adalah daripada muka. Dan sampai iaitu tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Ini yang seperti mana kita mengatakan ya, tahzib di sini. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tubuh empat jenis. Bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu agar, iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai kedua telinga. Jadi di sini beliau mengatakan bulu-bulu juga kita nak kena basuh. Bulu yang ada pada atas telinga ini, bulu mata kita. Begitu juga sideburn, kita punya izar. Lepas itu anfaqa, kita ada rambut ini yang berada di bawah mulut di sini. Misai, wajib ini kita membasuhnya. Kalau misai itu misai yang tebal, tidak wajib kita sampai ke kulit, tapi kita wajib ini membasuh zahirnya. Kalau misai itu misai yang tipis, wajib kita membasuh ke semuanya sampai ini ke kulit. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini insya-Allah taala. Melainkan kalau ada jemaah yang ada soalan boleh juga tanya. Kita boleh menjadikan sesi ini sesi interaksi juga, tidak ada masalah ya. Kita pada hari Selasa saya membaca kitab Risalah Jamiah, pada hari Khamis Bidayatul Hidayah. Jadi kalau ada soalan ini boleh tanya insya-Allah. Kalau tidak ada, yang kita menutupnya dengan kita membaca suratul Fatihah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. آمين يا الله من الرحمن آمين الرحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.